Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dalam segmen Esensi. RM1 juta diperuntuk bagi mewujudkan Sekretariat Pengurusan dan Kawal Selia Perkhidmatan P-Hailing. Menurut Perdana Menteri, ia bertujuan menyelaras aktiviti selain membantu menyelesaikan pelbagai isu dihadapi pekerja sektor berkenaan. Perdana Menteri turut menyatakan beliau akan bertemu semua syarikat P-Hailing dalam masa terdekat. Ia bertujuan membincangkan isu kadar upah pengambilan dan penghantaran yang didakwa semakin rendah. Usaha tersebut sebahagian langkah meringankan beban pekerja sektor berkenaan. Usaha memperkasa dan memodernkan ATM harus dilipat ganda yang di Pertuan Agong bertitah. Keperluan itu bagi membolehkan ATM mendepani pelbagai ancaman. Titah baginda, dunia sedang menyaksikan pertembungan antara kuasa-kuasa besar tradisional dengan kemunculan kuasa-kuasa baharu. Situasi itu turut menuntut pembentukan ATM yang berkredibiliti dan berupaya mengadaptasi selain dilengkapi teknologi tinggi. Yang di Pertuan Agong sambut baik usaha kerajaan membina dan menaik taraf kediaman serta prasarana ATM. Titah Tuanku As-Sultan Abdullah, kebajikan warga ATM perlu terus dilindungi dan dibela. Tuanku mahu tumpuan sentiasa diberi kepada perkara berkenaan. 7 Julai lalu, Perdana Menteri umumkan peruntukan tambahan RM200 juta untuk baik pulih dan selenggara rumah anggota ATM. Festival Good Vibes 2023 yang sepatutnya berlangsung hingga esok di Sepang dibatalkan. Tegas Menteri Komunikasi dan Digital, tindakan dibuat susulan aksi dan kenyataan biadab kumpulan muzik The 1975 semasa persembahan semalam. Tiada kompromi terhadap pihak yang mencabar, mempelikih dan melanggar undang-undang negara. Penganjur diminta mengenal pasti mekanisme ganti rugi kepada para pembeli tiket. The 197 disenarai hitam membuat sebarang persembahan di Malaysia. Laporan polis juga telah dibuat terhadap kumpulan muzik dari UK itu dan penganjur festival. Ia berikutan kegagalan mematuhi syarat-syarat ditetapkan Jawatankuasa Permohonan Penggambaran Filem Asing dan Persembahan Artis Luar Negara JK Puspal KKD. Selain menghina kerajaan dan undang-undang negara berkaitan LGBT, vokalis kumpulan itu turut dilapor memegang botol arak, mencarut dan mencium pemain bassnya semasa persembahan. Bagi mengelak insiden sama berulang, JK Puspal diarah mengemukakan penambahbaikan berhubung tata cara permohonan penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara. Menteri Komunikasi dan Digital mahu ia diserah kepada beliau minggu depan. Gabungan Persatuan Industri Muzik Malaysia sokong tindakan tegas kerajaan terhadap The 1975. Perbuatan kumpulan muzik itu yang menghina kedaulatan Malaysia adalah melampau dan tidak wajar. Semua penganjur yang berhasrat menjemput artis luar negara mengadakan persembahan diminta memaklumkan terlebih dahulu tentang peraturan di negara ini. Satu sindiket dadah antarabangsa berjaya ditumpaskan Jabatan Kastam di Kompleks Kargo Udara KLIA. Ia membawa kepada rampasan bernilai 250 kg dadah dengan nilai keseluruhan RM18.2 juta. 232.05 kg daripadanya membabitkan dadah MDMA, penemuan terbesar Jabatan Kastam bagi dadah seumpamanya. Ia dipercayai dapat menghasilkan kira-kira 1.5 tan ekstasi. Baki 20.55 kg dadah lagi dipercayai ketamin. Insiden kapal terbalik di perairan Pulau Burung Sebuyau. Mayat 4 daripada 8 mangsa ditemukan terdampar di kedudukan 15 batu nautika barat daya Pulau Burung siang tadi. Usaha mengesan 5 lagi mangsa giat dijalankan. Sebuah helikopter kemalangan di kawasan Apron Hangar, lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Ia membawa 7 penumpang termasuk juru terbang. Kesemuanya dalam keadaan stabil. Insiden berlaku pagi tadi ketika helikopter itu sedang melakukan ujian penerbangan. Siasatan lanjut termasuk punca kemalangan sedang dijalankan.
Semua sekolah bawah KPM diarah segera melakukan penilaian risiko terhadap infrastruktur dan kemudahan. Ini bagi memastikannya selamat digunakan sekaligus mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Menurut Menteri Pendidikan, setiap sekolah bawah kementerian diperuntuk RM70 untuk menaik taraf dan menyelenggara kemudahan. Hujan beserta ribut kuat yang melanda Bandar Baru awal pagi tadi mengakibatkan 18 kediaman di 2 mukim dihempap pokok tumbang. Ada bumbung kediaman yang turut diterbangkan angin. Bencana menjejaskan 5 kampung dan 1 taman perumahan mukim sama. Juga sebuah rumah di mukim relau. Baik, aksi final Piala FA antara JDT dan KL City berlangsung malam ini. Untuk perkembangannya di Stadium Sultan Ibrahim, kita terus bersama Anas Madlon. Anas, silakan. Baik, terima kasih Syairul. Baik, saya kini berada di Stadium Sultan Ibrahim dan berbaki lebih kurang 1 jam lebih saja lagi aksi final Piala FA 2023 edisi ke-33 musim ini. Ketika ini, kalau saya boleh kongsikan, suasana mula meriah dengan penyokong-penyokong mula membanjiri ruang di dalam stadium ini yang mampu memuatkan lebih kurang 30,000 orang penyokong. Dan dijangkakan pertemuan pada malam ini pastinya dinanti-nantikan apabila penyokong tuan rumah pastinya menginginkan JDT meneruskan rentak gemilang mereka sepanjang musim ini apabila sentiasa merekodkan keputusan cemerlang dalam aksi Liga Super, manakala KL City pastinya turun untuk mencipta kejutan mengulangi kejayaan ketika menjulang Piala Malaysia pada 2 tahun lalu. Dan bagaimanapun seperti dijangkakan di atas kertas, nampak gaya memang memihak kepada Johor Darul Takzim kerana beraksi dalam sendiri selain rekod cemerlang mereka sepanjang saingan Liga Super musim ini. Namun jangan nafikan kemampuan yang boleh dicipta anak buah Boyan Hodak KL City FC pada aksi final malam ini. Dan kita nantikan ketika sepak mula akan berlangsung nanti dan 90 minit perlawanan akan menyaksikan siapa yang akan menjulang Piala Malaysia, Piala FA musim ini. Kembali dulu kepada Sairul di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Anas Makno di lokasi. Perdana Menteri menggesa agar institusi diraja tidak dihirit dalam perbincangan politik. Ini kerana kedudukan dan martabat Raja-Raja Melayu berbeza dengan rakyat. Justru kedaulatannya perlu terus dijunjung semua pihak. Program Temu Anwar bukan kempen politik terbuka di IPT menjelang PRU DUN ke-15. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi, platform itu sebenarnya peluang untuk mahasiswa berkongsi hala tuju yang dapat menyumbang kepada kejayaan negara. Buktinya, semasa program tersebut, Perdana Menteri selalu mengingatkan mahasiswa sentiasa berfikiran kritis dan kreatif, juga bertindak rasional dan menghapus ketaksuban. Menjelang PRU DUN ke-15, sebarang aktiviti atau program melibatkan ahli politik di masjid atau surau seluruh Selangor tidak dibenarkan. Jabatan Agama Islam Selangor turut mengarahkan pentadbir masjid dan surau memastikan semua bentuk bahan kempen atau propaganda parti politik tidak berada di dalam masjid dan surau atau kawasan pagarnya. Ini termasuk gambar slogan atau lambang mewakili parti politik tertentu. Baik, konsert rakyat sempena 60 tahun Sarawak Merdeka yang disambut hari ini sedang berlangsung di Padang Merdeka, Kuching. Terus bersama Debbie Amanda Padan untuk perkembangan selanjutnya. Debbie, silakan. Ya, Debbie. So, lagu kedua yang kami akan membalut is... Baik, ya itu yang dapat saya katakan. Padang Merdeka Bandaraya Kuching ini meriah sejak pukul 6 pagi tadi. Ya, seperti anda dapat tahu bahawa pada hari ini Sarawak menyambut 60 tahun merdeka dan sejak pagi tadi Perhimpunan dan Perbarisan melibatkan 75 kontingen memeriahkan Padang Merdeka di Bandaraya Kuching ini. Dan pada malam hari ini konsert rakyat bersempena 60 tahun Sarawak Merdeka terus diadakan di Padang Merdeka dan apa yang dapat saya katakan dan apa yang dapat anda lihat sendiri di belakang saya ini, Padang Merdeka yang terletak di tengah-tengah Bandaraya Kuching ini dibanjiri dengan pelbagai lapisan masyarakat yang datang untuk menyaksikan persembahan dan konsert nyanyian yang akan
yang akan disampaikan oleh artis-artis antarabangsa dan tempatan tanah air kita yang ada pada malam hari ini. Dan apa yang dapat saya katakan juga, sejak pukul 6 petang tadi cuaca cerah dan semestinya ini juga memberi peluang kepada mereka untuk datang ke Padang Merdeka ini, dan rata-rata juga yang memanfaatkan cuti umum mereka pada hari ini bersempena Hari Sarawak untuk membawa ahli keluarga mereka menyaksikan sendiri ataupun menyaksikan lebih dekat lagi artis-artis kesayangan mereka untuk membawa persembahan. Ya, saya terpaksa menjerit sedikit kerana bunyi di belakang saya agak kuat, dan apa yang saya mau kongsikan bahawa beberapa artis yang membawa persembahan adalah seperti kumpulan Ungu, Dato' Awi, dan begitu juga artis dan band tempatan Sarawak seperti Masterpiece, Firdaus Matarang, Bob Yunus, Elizabeth Payat, Ramles Walter dan Kerry Gares. Baik, bagi yang sedang menonton kami di Kanta 744, selepas ini nanti penduduk di Bandara Kuching ini juga menantikan adalah pertunjukan bunga api pada kemuncaknya. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan. Kembali bersama Ansarul Islam di Kanta 744. Selamat Hari Sarawak. Terima kasih Debbie di lokasi. Satu mekanisme bagi memperbaiki mutu dan hasil pengeluaran usahawan luar bandar bakal diwujudkan. Perdana Menteri berkata, bantuan meningkatkan daya saing dan pemasaran produk akan jadi fokus. Ini termasuk menerusi penggunaan teknologi digital. Mini Carnival Usahawan Desa KUD at Sungai Besar berjaya bantu usahawan promosi dan meningkatkan pemasaran produk. Mereka berharap penganjuran Mini KUD diteruskan dengan kekerapan penganjuran ditingkatkan. Mini KUD at Sungai Besar berlangsung hingga esok, membabitkan lebih 100 usahawan luar bandar termasuk 50 usahawan orang asli. Kerajaan komited mengurangkan kebergantungan sumber bekalan makanan import bagi memenuhi keperluan negara. Usaha diteruskan selari objektif dasar agro makanan negara 2021-2023 dengan meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup pengeluar makanan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, peruntukan besar juga disediakan termasuk RM3 bilion bagi projek padi 5 musim dalam 2 tahun berskala besar. Malaysia bakal jadi lokasi transit pengembara Muslim dari negara ASEAN menerusi penganjuran program Kembara Madani. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata, program bermula Oktober ini bertujuan menyebarluas pasaran kembara Muslim ke peringkat antarabangsa. Di Anjur Yadim bersama Yayasan Izi Prihatin dan Izi Kembara, program turut menyelitkan kursus kefahaman ibadah haji dan umrah secara lebih komprehensif kepada pelancong. Pertubuhan Meteorologi Sedunia menjangkakan fenomena gelombang haba akibat cuaca panas melampau melanda sebahagian besar dunia berlarutan sehingga Ogos. Amerika Utara, Asia, Afrika Utara, Mediterranean dan Eropah Selatan kini bergelut dengan suhu melebihi 40 darjah Celsius, mendorong pihak berkuasa mengeluarkan amaran risiko kesihatan dan kematian. Cuaca panas melampau turut menjejaskan kehidupan jutaan penduduk di Amerika Syarikat dan Asia Barat. Jepun komited memberi penjelasan kepada masyarakat antarabangsa mengenai aspek keselamatan rancangan melepaskan air radioaktif terawat dari loji kuasa nuklear Fukushima Daiichi ke Lautan Pasifik. Ia bagi menamatkan keraguan banyak negara terhadap tindakan yang dikatakan selaras piawaian keselamatan antarabangsa disahkan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. Jepun akan berusaha meredakan kebimbangan dengan menyalurkan maklumat diperlukan kepada lebih banyak negara. Letupan besar yang mengorbankan 1 nyawa dan menyebabkan 50 cedera di Johannesburg Rabu lalu disahkan berpunca akibat kebocoran gas. Perkara itu disahkan pasukan siasatan yang mendapati letupan berkenaan berpunca pencucuhan tidak disengajakan. Ia seterusnya memadam andaian ramai yang mengaitkan letupan disebabkan oleh aktiviti pengganas.
PBB suarakan kebimbangan terhadap penahanan puluhan ribu kanak-kanak di Timur Laut Syria. Kononnya ada hubungan dengan kumpulan pengganas penahanan sewenang-wenang itu, terutama melibatkan kanak-kanak lelaki, ternyata melanggar undang-undang antarabangsa. Tindakan hanya berdasarkan dakwaan banyak berlaku di kem-kem pelarian, antaranya kem Al-Hol yang menempatkan kira-kira 55,000 orang, termasuk 31,000 kanak-kanak. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Syarul Salahuddin dan Faratul Ashati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.